Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke siri webinar Guru Perpustakaan dan Media Negeri Kedah tahun 2020. InsyaAllah kita akan bersiaran lebih kurang beberapa minit sahaja lagi. Untuk makluman semua, siri webinar ini diadakan sepenuh bulan kempen Kegerakan Membaca dan Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang berlangsung sekarang. Semua guru dialu-alukan menyertai webinar ini. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi ini, marilah sama-sama kita membaca doa bagi memberkati majlis dan semoga wabak COVID-19 yang melanda negara kita ini dapat pulih dengan segera. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk sesi ini, saya Cikgu Amir Hamzah bin Adnan, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merebok selaku teknikal, dan Puan Nur Rawaidah Rahmat, Guru Perpustakaan dan Media Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merebok selaku moderator pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi ini kepada Puan Moderator. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Amir selaku teknikal pada petang ini. Untuk makluman semua, topik sesi webinar petang ini adalah merancang aktiviti membaca sepanjang PKP yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris. Sebelum kita bermula, saya bacakan dahulu biodata ringkas beliau. Untuk makluman semua, Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris merupakan guru cemerlang perpustakaan dan media dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sheikh Abu Bakar, mendapat pendidikan di Universiti Al-Azhar Kahirah Mesir dan juga mengikuti diploma pendidikan di IPG Keningau di Sabah. Ustaz Azlan merupakan penerima HLP iaitu beasiswa dari Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mengikuti Master of Education. Saya sharekan juga sebahagian pencapaian dan anugerah Ustaz Azlan. Ustaz Azlan merupakan penerima anugerah khidmat cemerlang bagi tahun 2009, 2013 dan 2015. Merupakan guru inovatif sehingga melayakkan beliau mendapat anugerah guru inovatif PPD Baling SIG pada tahun 2016.
Fasilitator GPM Baling dari tahun 2015 sehingga sekarang dan merupakan hakim dan jurulatih Nilam Negeri Kedah bagi tahun 2018. Tanpa melengahkan masa, kita persilakan Ustaz Muhammad Noor Azlan atau lebih dikenali sebagai Ustaz Abah untuk meneruskan sesi beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang ya. Cikgu Rawaidah nampak tak skrin saya, Cikgu Rawaidah? Alhamdulillah nampak Ustaz. Okey, alhamdulillah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada host kita atau pengacara kita Cikgu Noor Ruwaidah binti Rahmat daripada SMK Pendidikan Khas Vocational Merbuk. Juga bersama dengan kita tadi kita punya teknikal Cikgu Amir Hamzah bin Adnan, juga daripada sekolah SMK Pendidikan Khas Vocational Merbuk. Juga saya ucapkan terima kasih kepada ketua sektor KPP kita, KPP ada dua sektor bertukar lagi ya. KPP kita KPP STP JPN Kedah Cik Ahmad Zahir bin Saad serta semua yang terlibat dalam menjayakan program kita webinar bagi guru perpustakaan dan media peringkat negeri Kedah bagi tahun 2020. Jadi alhamdulillah saya rasa tajuk yang diberi dekat saya ni tajuknya nampak macam simple tapi sebenarnya dia ada impak, insya-Allah ada kesan. Kita nak kongsikan kepada yang ada juga pada hari ini. Saya nak alu-alukan juga semua guru-guru perpustakaan dan media yang ada pada hari ini, mungkin guru-guru lain juga. Mungkin juga ada yang menggunakan ID anak, mungkin ibu bapa yang bersama dengan kita hari ini. Dan juga mungkin ada anak-anak yang kita alu-alukan sekiranya berminat. Untuk sebab ini terbuka kepada sesiapa saja untuk kita membincangkan bagaimana kita nak merancang aktiviti membaca sempena PKP ya. Jadi mungkin waktu PKP ni kita rasa macam alamak tertekannya ya. Mungkin rasa macam nak buat apa ni PKP ni, rasa dah sebulan dah tak pergi sekolah, buntu dah kepala kita. Jadi alhamdulillah mungkin ada hikmah dia ya. Mungkin kerana faktor PKP ini hari ini kita boleh bersama online sebegini. Kalau tidak kita tidak ruang dan kita tidak sempat. Jadi sebenarnya setiap ya PKP perintah kawalan pergerakan yang kita hadapi hari ini bukan kita saja, malahan di seluruh dunia. Jadi pertama sekali saya nak ajak kita positifkan diri kita. Kita fikir hari ini macam mana kita nak merancang aktiviti membaca sepanjang PKP ini. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kerana sebenarnya saya bukanlah pakar, bukanlah pandai sangat ya. Guru cemerlang buat atas kertas saja, sebenarnya kalau nak ikut pakar lagi ramai pakar ya. Okey, saya nak membawa hadirin hadirat sekalian, guru-guru perpustakaan, sahabat-sahabat sekalian dan juga para ibu bapa ataupun pegawai-pegawai JPN dan sekiranya siapa saja yang ada pada hari ini, saya nak mengaitkan bahawa apa yang kita bincang hari ini ialah sebenarnya berkait rapat dengan ya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Kalau tanya siapa pun, anak-anak di sekolah rendah, tanya budak tadika atau budak tadika sekalipun, insya-Allah mereka tahu. Tanya apakah ayat yang pertama diturunkan, dia akan jawab Iqra kan, dalam surah Al-Alaq ya, surah Al-Alaq. Kalau tanya surah mungkin tak ingatlah, kalau tanya ayat insya-Allah ingat. Ada setengah sekolah letak signboard yang besar dekat sekolah dia kan, dia letak Iqra ya. Bagaimana kita nak tengok konsep Iqra ini, bagaimana wahyu ini diturunkan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang pertama sebagai Iqra, bukan surah solat ya. Maknanya ada signifikan bahawa Iqra itu membawa pengertian yang besar kepada kita pada hari ini. Tak kiralah PKP kan tak PKP ke, sebenarnya Iqra ni adalah merupakan suatu perintah, digunakan fi'il amar, fi'il ayat suruh Iqra. Bagaimana Nabi SAW, pengalaman saya bawa orang umrah pergi duduk dekat Gua Hira, dapat duduk sendiri dekat Gua Hira tu, dapat lihat bagaimana pengalaman kita melihat tempat Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama.
Masya Allah, rasa tak tahu nak cerita perasaan dia. Bila kita tengok, inilah tempat bagaimana Islam itu ataupun manusia itu diajar tentang bagaimana untuk membaca. Ya. Nabi SAW berada dalam Gua Hira. Sama ya, saya nak kongsikan sedikit sebelum kita masuk kepada aktiviti kita. Kita cerita dulu kenapa kita perlu rancang aktiviti kita. Boleh Cikgu Ruwaidah? Teruskan Ustaz. Ya. Jadi maknanya Iqra. Nabi SAW berada di dalam Gua Hira dalam keadaan uzlah ataupun berada berseorang diri di dalam wahyu. Tiba-tiba datang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dibacakan Iqra. Nabi SAW menjawab, ma ana biqari'in. Aku tak pandai membaca. Kita tahu bahawa Nabi seorang yang ummi. Ummi bermaksud adalah ulama menceritakan kenapa Nabi dijadikan seorang ummi, ada hikmah dia yang lain. Ya, saya tak nak share yang tu. Saya nak share bahawa bila mana datangnya ayat ini, Nabi Iqra, disuruh baca. Nabi kata ma ana biqari'in. Sehinggalah 3 kali Iqra. Maka Nabi menjawab ma ana biqari'in. Ya, ma ana biqari'in, dan akhirnya Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diajar kepada kita surah yang pertama ini, ya, surah Al-Alaq, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Apa maksud dia? Bacalah wahai Muhammad. Perintah Allah SWT suruh baca. Sedangkan Nabi tak pandai baca. Makna membaca bermula daripada tak erti. Memang macam tu. Ya. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk, dia menciptakan manusia dari sebeku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia itu melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi berdasarkan hadirin sekalian, ya, memang kita sembang ilmiah ajalah, kita sembang ilmiah, kita sembang santai pada petang ni, tapi saya nak kaitkan dengan tuntutan Iqra tadi. Petang ini mungkin saya yakin, ya, yang ramai dalam grup kita ini mesti guru perpustakaan dan media. Kan? Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa guru perpustakaan dan media ni dia selalu nak tahu. Hari-hari dia berada dengan buku, duk tengok buku, kadang-kadang tak sempat nak baca, tapi tengok kulit-kulit dia. Proses buku, oh tahu buku ni, sebab tak sempat nak baca. Tapi maknanya tuntutan Iqra itu berjalan. Sebab saya ucap kredit kepada guru perpustakaan dan media dan juga guru-guru yang lain, yang mana mereka ini yang selalu menyokong budaya membaca di sekolah ataupun kepada anak-anak ataupun anak-anak murid. Sebab apa? Mereka ini pembuka kepada pintu ilmu untuk manusia itu membezakan. Yang pertama sekali, ya, tuntutan Iqra tadi kita tengok bagaimana kita mempelajari dan memperoleh ilmu. Bila kita pelajar dan kita memperoleh ilmu, jadi nak kongsi bahawa pendapat setengah ulama mengatakan bahawa ilmu itu berbeza dengan maklumat. Beza, ya. Sebab ilmu itu dia datang dari Allah. Sifatnya adalah bersih, suci dan juga tulus. Berbanding dengan maklumat yang perlu kita tapis. Ya, maknanya ilmu ini adalah merupakan suatu benda yang bila kita dapat seorang itu yang punya ilmu, sebab itu taraf seorang yang ada ilmu itu, ulama contohnya, dalam Quran sebut innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang takut dekat Allah itu adalah daripada ulama. Ulama ni bukan bermaksud orang yang hanya semata-mata dia pandai ilmu agama, tapi sebenarnya orang yang berilmu. Sebab bila dia ada ilmu, dia tahu konsep halal dan haram, pahala dan dosa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan Iqra mengajar kita untuk menguasai berbagai ilmu. Ya, tak kira ilmu apa pun. Sebab itu dalam hadis sebut talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutan ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Dalam hadis juga sebut talabul ilmi walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Masya Allah, zaman Nabi SAW sudah disebut. Kenapa sampai ke negeri Cina? Sekarang ini bukan setakat ilmu, kita dapat cuti hari ini pun, PKP pun daripada negeri Cina juga, kan? Maknanya ilmu itu luas dan mencapainya tahap yang paling tinggi. Kalau contohnya saya nak tanya pada cikgu-cikgu perpustakaan dan media, adakah kita hampir 100% kita ini adalah kita berlatar belakangkan daripada seorang yang memang ada ijazah dari bidang perpustakaan, sains perpustakaan. Saya rasakan mungkin hampir 90% GPM ini bukan mereka ini berasal ataupun mendapat pendidikan daripada bidang ataupun yang dia bina sekarang, ya. Tapi bila dia berada dalam ruang itu,
dia akan kuasai, dia cuba untuk cari. Ya, macam saya sendiri dulu, saya tak tahu macam mana nak proses buku, tapi saya cuba cari. Saya pergi ke sekolah orang, pergi ke maktab. Maknanya kita cuba untuk kita meningkatkan diri kita. Yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan, ya, dalam pelbagai bidang, sama ada kita boleh menguasai dari sudut kepakaran. Mungkin juga sebab itu sebagai saya lah, bila seorang guru perpustakaan dan media, bila dia pertama sekali jadi dilantik sebagai guru perpustakaan media, selalu dia akan tanya, saya nak kena buat apa? Ya, macam mana file, saya tak faham. Sebab tu Cikgu Reda, betul tak Cikgu Reda? Dia akan tanya, file apa, macam mana file? Sebab itu saya kata tak perlu tengok file. Bila kita berada dalam bidang itu, kita akan duduk dekat situ, kita cuba buat apa yang kita suka dulu. Contoh, kalau dia suka cantik library dia, ya bagi cantik dulu. Supaya apa? Sebab nanti kita bukan semua pakar, tapi kita tahu secara umum untuk menguruskan pusat sumber sekolah. Kalau yang pakar tu alhamdulillah boleh berkongsi dengan orang lain. Dan yang keempat, dalam Quran sebut juga ya, dalam Quran ada sebut, saya nak kongsi dalam surah Az-Zumar ayat 9. Ya, macam kuliah agama lah, tak apalah. Santai-santai pun sebab kita ni agama itu sebagai tunjang kepada kita. Jadi dalam surah Az-Zumar ayat 9 ya, ada sebut, "Qul hal yastawi alladhi la ya'lamun wa la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Ya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Soalan ni sebenarnya bukan soalan Allah nak tanya suruh kita jawab. Tapi Allah tanya, adakah sama orang yang belajar membaca dengan orang yang tidak membaca? Qul hal yastawi allazi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ya. Adakah sama? Sebenarnya tak sama, ya. Tak sama. Sebab itu soalan itu adalah bentuk retorik supaya kita sendiri menjawab. Sebab apa? Kita dengan ilmu kita mampu menghidupkan akal kita dan kita mampu untuk kita berfikir. Ya. Okey. Saya nak kongsi juga sedikit ya, yang fakta yang saya dapat lah. Ya. Budaya membaca buku mahasiswa. Ini satu kajian yang dibuat oleh artikel yang ditulis, artikel budaya ilmu dalam kalangan rakyat Malaysia yang ditulis oleh Salim bin Makzid, Dewan Bahasa dan Pustaka 2015. Dia menunjukkan bahawa bagaimana kita tengok dekat sini gerak ataupun jadual, bagaimana bacaan buku di kalangan mahasiswa ni ditulis pada tahun 2015. Mungkin kita yakin peningkatan ini semakin meningkat ya. Tapi kalau kita tengok Malaysia, ketika itu ditulis 4 buah buku, Indonesia 94, India 130. Ini fakta yang 5 tahun yang lalu. Mungkin sudah berubah ya. Tapi saya nak cerita, kalau kita cerita dekat anak-anak dekat sekolah, bila kita tunjuk fakta ni, dia akan tepuk tangan. Ya, dia tepuk tangan sebab apa? Sebab Malaysia duduk atas sekali. Ya. Sebab itu sebenarnya itu dibandingkan, kita tengok Australia, kalau kita bandingkan negara-negara maju yang lain, mungkin agak lebih tinggi lah ya. Okey. Jadi adakah rakyat Malaysia tak suka membaca? Suka ya, saya yakin suka. Ya, tapi mereka suka membaca dengan bahan sikap memilih bahan. Ya. Pilih bahan. Contoh kalau kita tengok dapat dalam WhatsApp kita dapat dalam WhatsApp kita, dapat yang ilmiah, kita akan tekan forward dan kita akan send kebanyakan orang. Dia akan send kepada orang lain, kadang-kadang dia tak baca fakta yang ada di dalam apa yang dia dapat. Ya. Berbanding ya, kalau dapat benda-benda yang humor ataupun benda-benda yang suka-suki, gurau-gurauan atau video-video yang menggelakkan orang, ketawakan orang, dia akan tengok sampai habis. Kadang-kadang yang berkenal orang pun dia baca sampai habis. Sebab apa? Sebab rakyat Malaysia, kalau ikut kajian ataupun tulisan daripada Sinar Harian, ya, dia sebut oleh Profesor Dr. Abdul Jalil Osman, mengatakan bahawa sikap memilih bahan bacaan. Ya, kita rakyat Malaysia ni, kita lebih suka memilih bahan bacaan. Contoh, anak-anak remaja perempuan, saya yakin ya, mereka akan lebih suka membaca novel. Ya, sebab tu dia minat filem Korea, dia suka. Ya, kalau hal lelaki, anak-anak lelaki, kalau kita tengok dekat library, jarang lah. Mungkin ada seorang dua. Tapi jarang ada anak-anak lelaki yang akan pinjam novel. Sebab dia akan pinjam buku majalah, kereta, dia akan pinjam buku-buku berkaitan dengan sukan. Begitu juga dengan ibu bapa. Mereka lebih suka. Kalau contoh saya yakin, ya, kalau bercerita dekat sekolah tentang periuk noksa, kan? Tahu kan periuk noksa Cikgu Nora? Ataupun cerita pasal Tapawe, kan? Sanggup dia tengok, dia akan tengok, sanggup dia akan baca dia punya katalog tu sampai habis, tak tengok apa yang belum ada, contohlah sebagainya. Ya, noksa dia kata ni tak ada lagi kat rumah, dia nak tahu sebab bukan dia tak baca, dia membaca, tapi sikap membaca itu adalah memilih bahan bacaan.
Ya. Sebab itu saya teringat dulu saya waktu saya remaja dulu, saya ni antara orang yang minat novel. Novel yang paling saya Ustaz minat novel apa Ustaz? Saya dulu saya pernah baca novel ni macam-macam lah, tapi yang paling terkesan dekat hati saya kalau ingat cerita kisah Badai Semalam. Oh, saya ingat Badai Semalam. Kisah Mazni, kisah Zaki. Saya dah baca waktu saya tingkatan 3 saya ingat saya. Tapi kenapa kita ingat sampai sekarang? Berbanding dengan anak-anak kita, dia baca lepas tu carry and forward. Lepas tu dia baca, lepas tu dia tak ingat kan. Saya tak ingat cerita kisah tu sebab dia bila saya baca dalam beberapa muka surat, contoh kisah apa yang berlaku, kalau berlaku apa-apa kesedihan, saya akan tutup novel tu, saya akan bayangkan macam mana kesedihan dia. Oh, feeling. Jadi maknanya kita membaca itu sungguh kualiti, ya. Kualiti sampai kita ingat sampai kali ini. Berbanding kadang-kadang anak kita dia suka baca buku yang banyak. Kadang-kadang dia baca dekat muka surat dekat belakang, dia memilih. Dia hanya baca dekat cover, dekat kulit. Buku ni kisah pasal ni. Sedangkan bila kita tanya apa yang kamu baca, ya sebab itu maknanya mereka tidak serius dalam membaca, ya. Okey, sebab itu hari ini kita nak bincang apa yang kita nak rancang, ya. Okey, sebab itu kita tengok ya. Saya nak kaitkan dengan apa yang kita bincang hari sebab kita di dalam ruang lingkup kita adalah kita berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, ya, KPM, ya. Jadi kalau kita tengok dalam program NILAM, ya. Saya ingat dari pelajar saya dekat Sabah saya mengajar dulu. Saya tanya satu sekolah tu, bila saya jadi guru GPM ni, pertama saya posting, saya disuruh jadi GPM, tak tahu apa satu. Lepas tu NILAM lagi lah tak ada sebab saya dulu belajar sekolah pondok. Jadi bila saya tanya dekat Dewan, apakah itu NILAM? Tak ada seorang pun yang boleh jawab. Ya. Seorang je, maksudnya ramai tak boleh jawab, seorang je boleh jawab. Pelajar itu angkat tangan dan dia jawab, Nadi Ilmu Amalan Membaca. Wah, baru saya tahu. Saya pun tanya dia, kamu tahu dari mana? Saya belajar kat sekolah rendah dulu. Dan saya pegang buku NILAM, saya bagi hadiah dekat dia. Nama pelajar tu Muhammad Haikal bin Abdul Hamid. Ya, pelajar saya lah. Saya bagi dekat dia, waktu dia tingkatan 1. Saya buat orientasi tingkatan 1, saya bagi buku tu dekat dia. Dan Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah, saya kata dekat dia, Haikal, suatu hari nanti kamu akan jadi tokoh NILAM, insya-Allah pergi kebangsaan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata positif kita, sebab itu saya katakan bahawa kadang-kadang kita selalu kena fikir positif, ya. Saya kata dekat dia, dia ambil take note apa kata-kata saya. Dan selepas 5 tahun, Alhamdulillah, pelajar itu saya bawa dia sebagai tokoh NILAM Sabah, mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan. Ya. Jadi, tahniah Ustaz. Ya, maknanya saya sendiri ketika saya teringatlah, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebenarnya bila kejadian program NILAM ini, ketika mana saya diberitahu oleh pegawai BTPN ketika itu, ya, di Sabah lah, ya. Dia telefon saya, Ustaz, tanya anak murid Ustaz Berjaya. Saya tidak tahu, sepanjang 3 jam saya memandu daripada Kudat Sabah ke Kota Kinabalu. Saya memandu dalam keadaan saya menangis. Menangis tu bukan menangis kerana sedih, tapi menangis dalam keadaan gembira. Saya tak tahu kenapa air mata saya menitik. Sebab saya pergi dalam keadaan saya kosong, saya tidak tahu apa itu PSS, saya tidak tahu apa itu NILAM, dan akhirnya selepas 5 tahun, Alhamdulillah, dia berupaya merubah persepsi masyarakat dan di daerah Kudat khususnya. Okey, jadi saya dah cerita sikit lah. Program NILAM ni diperkenalkan pada tahun 1998 di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri Sabah pada tahun 1999. Dan kena ingat, ya, semua murid diwajibkan mengikuti program ini walaupun ada kadang-kadang yang cikgu-cikgu yang bersoal, ni nak buat NILAM lagi, sukatan tak habis. Nak buat benda ni lagi, kan banyak lagi nak buat benda ni. Okey, sedangkan ia ada punca kuasa dan ia adalah wajib. Dan kalau kita ingat, saya sebut awal-awal tadi, Iqra. Sebenarnya NILAM tu adalah Iqra, perintah Allah, perintah wahyu pertama. Cuma penjenamaan dia ditukar kepada NILAM. Ya, jadi maknanya kita tak bolehlah tolak sewenang-wenangnya. Kita kena sama-sama untuk kita memberi semangat, menyuburkan tamiat membaca dalam kalangan anak-anak. Okey, kalau tengok dekat sini, program NILAM merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti. Yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan hari ini ialah semua aktiviti. So kita sebut tadi aktiviti membaca, ya. Jadi aktiviti galakkan membaca. Okey, Cikgu Roida. Terima kasih Ustaz. Saya tertarik tadi Ustaz kata program NILAM itu adalah selari dengan Iqra, bacalah, kan Ustaz? Jadi bolehkah Ustaz ceritakan lebih lanjutlah sempena PKP ni, bagaimana kita semua di rumah pada waktu PKP ini hendak merancang aktiviti membaca?
Ya, tampaknya tak sabar dah Cikgu Roida. Okey, saya teruskan ya. Okey. So kita fikir bagaimana kita nak merancang aktiviti membaca ya. Ya. Bagaimana kita merancang aktiviti membaca? Yang pertama sekali, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan kena letakkan objektif yang jelas. Ya, kita kena letak. Dekat sini kita ada GPM. Kita ada ibu bapa, kita ada guru, kita ada murid. So sekarang ni kita dalam fasa PKP. PKP. Mana PKP ni kadang-kadang tu stres, so isteri ni stres. Pesan dekat suami, suruh pergi beli halia, dia buat balik lepas. Kan? Pesan benda lain buat balik benda. Contohlah. Jadi maknanya stres. Jadi saya nak cek wajah wajah tuan-tuan dan puan-puan. Betulkah stres? Adakah wajah PKP kita seperti ini? Adakah kita seperti ini? Ya, adakah kita seperti ini? Ya, adakah kita wajah seperti ini? Lambatnya PKP ini stres. Ya, dan saya yakin walau macam mana keadaan kita, walau macam mana stres pun kita, terutama sekali GPM ataupun cikgu-cikgu, ya, tetap kita akan berwajah seperti ini. Inilah wajah kita sebagai seorang guru. Jadi kita kena letakkan objektif yang jelas. Apa objektifnya? Ya, kita kena letakkan objektif bahawa dalam tempoh fasa PKP ini, kita kena berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Dengan apa? Selain daripada benda lain, kita nak buat benda lain, rumah sebelum ni tak kemas, kita kemas. Sebelum rumah ni, rumah kita rumput panjang sampai dekat bahu. Sekarang ni Alhamdulillah lah bercantik kan. Tapi kita kena ingat bahawa kita adalah guru, kita adalah pelajar, kita adalah ibu bapa dan kita adalah murid. Maka kita kena berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri kita melalui aktiviti baca. Macam mana? Okey. Kita kena rancang aktiviti membaca semasa PKP ini dengan cara yang agak fleksibel. Jangan terlalu rigid. Sebagaimana yang kita buat dekat sekolah. Kat sekolah kita ada jadual nilai masuk. Cikgu paksa masuk, ambil buku. Kamu kenapa tak catat lagi? Kenapa kamu tak catat lagi? Contoh, cikgu masuk kan, cikgu contoh agak itu sesuai sebab di sekolah. Tapi di rumah adakah kita nak buat benda yang sama? Ya, kita kena ada pendekatan, cadangan aktiviti yang sahaja ialah santai. Lebih santai, macam hari ni kita buat jom membaca 10 minit. Saya yakin ramai duduk rumah sambil-sambil duduk di dekat kosyen, ada yang orang Sabah limpang-limpang gitu kan. Limpang-limpang ni macam bersandar-sandar duduk kat bawah kan. Jadi ada yang mungkin menerap, maksudnya kreatif dan segar. Maknanya dalam keadaan yang seronok, agar budaya membaca dapat dibentuk, dipupuk dan dibudayakan. Jadi bagaimana kita nak buat dia? Okey, kita kena gunakan secadangkan, kita gunakan pendekatan yang menarik dan tertarik. Untuk ya. Ustaz, saya tertarik dengan slide Ustaz berkaitan dengan ayat pendekatan menarik dan tertarik sebab Ustaz boldkan menarik dan tertarik. Jadi boleh tak Ustaz terangkan lebih lanjut kepada penonton bagaimana aktiviti itu jadi menarik dan tertarik? Ya, betul Cikgu Roida. Nampaknya memang tak sabar saya pergi berantau. Maklumlah tak pakar sangat. Tapi saya akan cerita. Okey, menarik dan tertarik. Saya nak tanya, bila saya boldkan tadi tulisan tu, bila saya boldkan, agak-agak tuan-tuan dan puan-puan tertarik tak? Tertarik. Ya. Dan juga rasa macam menarik. Kenapa nak tengok yang merah tu, tak nak macam yang biru tu? Itu di antara pendekatan yang kita gunakan, bahawa kita gunakan pendekatan yang fleksibel. Itu maksud saya tadi. Saya akan kongsi yang pertama. Dah masuk dah ni. Masuk kitab dah ni. Ya. Yang pertama. Kalau tuan-tuan tengok setiap slide saya tu ada, saya letak buku tu. Tentu saya ada promosi buku kami lah. Ya. Kami ni ada 5 beradik yang menulis buku ni ya. Kan. Jadi sebab apa? Sebab saya berbangga sangat sebab dengan buku ni lah kami dapat berkongsi, dapat boleh dapat ilmu ya. Okey, contoh. Di sepanjang kita PKP ni, gambar yang saya tunjuk ni tuan-tuan, sebenarnya saya dapat perkongsian bila saya dapat tajuk ni, saya buka kepada rakan-rakan GPM yang lain dan alhamdulillah gambar ini daripada SK Kampung Jerantuk Kampung Baru Cikgu Nur Rafiza ataupun Cikgu Fiza Nur. Dia bagi gambar dia, so saya kongsikan ini di antara contoh bacaan santai. Mungkin hari ini banyak lagi yang anak-anak murid hantar hari ini bacaan santai, tapi tak sempatlah nak masuk jom 10 minit tadi ya. Sebab slide ni saya buat semalam ya. Jadi kalau kita tengok bila ada ibu, ayah, abang, kakak duduk bersama membaca, dia akan jadi aktiviti itu sangat menarik ya. Sebab santai. So kita baca jangan terlalu panggil sini. Ni main duduk sini ni. Main kita pakai baca buku, ambil orang satu ambil baca buku, ambil lah 5 minit tu dah. Abang baca buku apa? Adik baca buku apa? Saya yakin nampak santai tapi dia ada impak.
ya, ada impact dia, mesti ada kesan. Sebab apa? Dia nampak bahawa ayah aku suka membaca lah. Sebelum tak sempat nak tengok ayah dia membaca. Sebab ayah dia pergi menuai getah, ayah dia pergi kebun, ayah dia pergi kilang. Hari ni boleh nampak muka ayah dia, hari-hari boleh nampak wajah ayah dia. Rupanya bapak aku membaca, rupanya selama ini. Begitu juga aku diterapkan dengan nilai membaca. Okey. Okay. Seteruskan yang kedua. Okey. Yang kedua, ni saya nak kongsi juga. Waktu ruang PKP ni kita ada masa yang banyak. Masa yang banyak ya, walaupun saya rasa saya waktu PKP lagi stres ya, sebab ada kena buat online pendidikan Islam negeri. Macam inilah lebih kurang, tapi sebenarnya ruang kita ada banyak dan waktu ini kita boleh belajar. Jadi saya nak kongsi yang kedua, cadangan saya ialah kita boleh wujudkan PSS mini di rumah. Ustaz? Ya. Gambar Ustaz tunjuk ni memang gambar di rumah. Pustakaan mini di rumah sebab cantik sangat macam ada macam pustakaan sekolah. Kami lihat ini. Ya, betul tu Cikgu Nurul Waidah. Ini saya nak tunjuk ni sebenarnya gambar ini saya kongsikan ialah gambar daripada Cikgu Prasad Rizwan daripada SK Kampung Titinggan, Tawau, Sabah. Ya. Okey, dia kalau kita tengok buku dia tu, dia dekat sini saya letakkan buku dia juga ya. Mana tahu lepas ni berminat ya. Jadi Cikgu Prasad ini adalah seorang yang suka menulis berkaitan dengan komuniti pembukuan. Ya. Makna yang berkait dengan buku ya, dengan masyarakat dan komuniti. Jadi dia cuba wujudkan panduan membangun pusat sumber bersama dengan ibu bapa. Kalau kita tengok gambar tu, ya Allah, kreatif ni ibu-ibu bapa ni. Dari sepanjang PKP ni, kita tengok, kadang-kadang fikir, betul ni dekat library ke? Bila dihantar, saya ada perasaan, Dr. Zuridah pun ada perkongsian kemarin dulu kan. Dia kata, wow, saya pun rasa wow. Ya, bukan senang ni seorang waris, ibu bapa atau anak-anak dekat rumah, dia sanggup untuk menghabiskan masa sepanjang PKP ni untuk mewujudkan suasana PSS mini di rumah. Saya yakin, kalau boleh lah ya, saya cadangkan, semua kita yang ada hari ni, kita cuba wujudkan PSS di rumah. Mungkin saya yakin ya, ada yang kata, Ustaz, kami duduk rumah flat. Ya. Rumah pun cukup-cukup, anak ada 7 orang, 5 orang, 6 orang ya. Macam mana ruang biar macam mana sempit pun kita ada satu sudut yang kita jenamakan dia itu sebagai PSS kita ataupun mini PSS kita ya. Mungkin ya. Jadi mungkin juga kita ada pondok-pondok kat depan rumah ya. Dia boleh buat little library ya, little library kan. Dia boleh buat little library dekat depan rumah dia. Maksudnya terpulang bagaimana pendekatan tapi kita cuba wujudkan PSS mini di rumah. Okey, jadi saya kredit sangat-sangat pada Cikgu Prasad. Dah ramai lagi lah ya, Cikgu Nur Rafidah dekat Putrajaya. Ramai lagi yang Cikgu BM, ramai lagi yang banyak ya membuat konsep sebegini yang menggalakkan para ibu bapa mewujudkan mini PSS di rumah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana cara untuk aktiviti membaca sepanjang ataupun semasa PKP ini? Okey. Kita juga kena luar think outsbox ya. Orang kata apa? Arab Ustaz cakap orang putih ni tak apa nak jadilah. Berfikir di luar daripada kotak. Ya. Macam mana tu dalam kotak? Ya, ada kotak, dua kotak. Ya. Macam mana? Okey, kita boleh buat aktiviti yang luar daripada kita rasa macam biasa kita buat dekat sekolah, bolehkah buat kat rumah? Contoh, saya yakin agak-agak tuan-tuan, ya, waktu ni anak kita tahu tak nama nenek dia yang sebenar, nama penuh? Mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang tahu kan. Nama datuk dia atau tok wannya. Nama mak saudara dia, siapa pak cik yang dia kahwin, kan? Jadi waktu ni, sekarang ni, ya Cikgu Vida, kita boleh ambil kesempatan untuk kita buat jejak maklumat keluarga, family. Tukarlah nama apa pun, ya. Itu yang pertama. Cipta aktiviti yang kreatif. Yang kedua, saya yakin ibu-ibu GPM, GPM ni saya nak bagi tahu juga, dalam ramai-ramai GPM di Indonesia ni, kebanyakan GPM adalah daripada golongan kaum Hawa. Hawa kan. Jadi maksudnya, dia suka masak. Cikgu Fidah suka masak tak? Betul, suka masak. Macam-macam masakan. Ada suka masak. Kita saja masak. Waktu peluang PKP ni, kita suruh anak kita Google cari resipi. Mungkin dia akan dapat 2 resipi berbeza, dia akan tanya, kenapa buat kek ni tak sama macam ni? So itu dia sudah dapat maklumat yang terbaru. Ya. Kemudian nak bagus lagi,
ajar dia masak. So sekarang ni dia kenal dah rempah, dia kenal dah gulai, dia kenal dah kari, dia kenal dah Maggi kan, sebelum ni dia makan je. Sekarang ni baru dia kenal semua benda tu. Kenapa telur ada saiz rupanya, ada saiz A, B, C, D dan sebagainya. Maknanya dia dah tahu. Itu juga kreatif dalam membaca. Yang ketiga, main congkak. Main congkak dengan anak. Mungkin anak-anak yang baru belajar main catur ya, main congkak dan lain-lain. Contoh anak-anak yang baru nak kenal huruf ni, cuba kira ni mama menang berapa, mama lawan dengan abah, berapa mama dapat, abah dapat berapa. Itu proses dia belajar, mengira, belajar dan sebagainya. Okey. Jadi yang keempat, boleh bercucuk tanam. Dekat rumah tu ada pokok serai, ada pokok lada ataupun cili, ada pokok limau. Jadi anak mungkin tak kenal kan. Jadi suruh dia cari ke dalam internet. Okey, nama saintifik dia apa ya? Sekurangnya itu maklumat yang dia dapat dan dia boleh baca. Yang seterusnya, anak-anak kita mungkin ada hobi yang pelbagai. Ada yang minat kitchen, ada yang minat macam kita masanya kita nak rasa minat dia ya, ketika ini suruh dia tengok contoh dia beli kitchen negara ini, okey, search Google negara ini apa, kehebatan negara ini, macam-macam aktiviti yang boleh buat. Dan saya yakin ini yang terakhir ni ya, dalam tajuk yang ketiga ni, tengok video. Cikgu Fida suka tengok video tak? Roida? Macam tengok televisyen lah, video. Video, televisyen, astro kan. Sekarang ni alhamdulillah, kadang-kadang bila kita tengok ya, kita kena ambil peluang. Contoh bila sekarang ni orang ramai suka tengok cerita Tamil. Kan, saya tengok dekat Facebook tu ramai duk post cerita Tamil. Mungkin minat sungguh cerita Tamil ni, mungkin tak tahu sebab apa. Ya, sebab payah mati kot kan. Mati pun boleh hidup balik. Saya suka tengok aksi Ustaz. Cerita Tamil banyak aksi. Ya, banyak aksi. Dekat bawah tu, kita pun tak faham cerita tu sebenarnya. Tapi dia ada subtitle kat bawah kan. So, saya cadangkan, suruh anak-anak kita yang baru belajar tu, suruh dia cari berapa perkataan yang dia dapat sepanjang filem tu. Suruh dia catat. Siapa paling banyak, mama bagi hadiah. Kan? Hadiah pun tak payah. Saya tengok cerita Tamil yang baru. Kan? Okey. Itulah di antara yang saya rasa ya. 3 yang saya kongsikan setakat inilah ya. Jadi mungkin ada apa-apa daripada cikgu. Saya nak tunjuk sikit satu yang terakhir ya. Saya buat jejak maklumat, edisi saya lah, at home. Dalam PKP ni kita buat keliling rumah saja. Okey, saya buat edisi maklumat at home. Ini saya tunjuk ke. Okey, ini contoh ya. Ini contoh yang kita boleh laksanakan di rumah lah. Ya. Ini ya. Ustaz dengar? Okey Ustaz, saya ada tengok video ni dekat Facebook Ustaz sebab saya pun salah seorang follower Ustaz sebenarnya kat Facebook. Saya tengok memang menarik. Cuma saya nak tanya Ustaz boleh tak share tips sedikit lah dengan para penonton macam mana Ustaz mempelbagaikan soalan sebab saya tengok ada pelbagai peringkat umur anak Ustaz kan semuanya. Okey, terima kasih. Anak saya ada 7 orang, yang baby seorang tak masuk lah. 7 orang je ya. Okey, jadi saya ada 6 orang ni saya bahagikanlah kepada 2 kumpulan. Jadi yang abang ada sederhana dan adik baby lah. So soalan-soalannya ni agak simple. Tanya nama nenek, ya. Perdana Menteri yang terkini, yang simple, benda yang biasa tapi kadang dia tak tahu berapa pokok kelapa depan rumah. Kan? Jadi mungkin dia tengok hari-hari tapi dia tak betul pun teka sebenarnya, betul dia ketawa. Lepas tu yang paling best, habis kita buat aktiviti dia akan minta lagi. Abah nak lagi sebab dia dapat banyak pengetahuan dan dia sedikit ketawa sedang benda-benda yang dia tak tahu. Kan saya kaitkan juga dengan ilmiah, contohnya sejarah sikit. Saya kaitlah simple-simple. Bila saya buat soalan-soalan ni, saya buat dengan isteri waktu subuh. Ya, anak-anak sebagai masih tidur, lepas subuh tu kami pergi selit-selit dekat bawah pasu bunga, dekat bawah periuk, senang je kita bagilah clue-clue, senang, simple dan tapi saya yakin cuba buat ya. Nanti kalau buat kongsilah dengan saya kan. Okey, insya-Allah. Saya yakin. Insya-Allah dia menarik. Ya. Okey. Sebenarnya video ni panjang lah ya, tapi ini yang saya kongsikan. Okey, Cikgu Vida, Roy.
Waida? Menarik di atas perkongsian Ustaz. InsyaAllah saya pun rasa macam nak buat jugalah nanti. Silakan. Sesi ni. Okey, terima kasih Ustaz. So kita teruskan lagi perkongsian seterusnya daripada Ustaz. Ustaz boleh teruskan? Okey. Terima kasih Cikgu Roida. Terima kasih Cikgu Amir. Okey, kita teruskan. Ada lagi, saya nak kongsikan beberapa lagi ya, contoh atau aktiviti membaca sepanjang PKP ini. Kalau kita tengok, sepanjang PKP ini banyak aktiviti atau pertandingan-pertandingan yang diadakan. Sama ada daripada kawan-kawan GPM kita ataupun daripada perpustakaan negeri atau perpustakaan negara ya. Jadi kita boleh ambil peluang. Contoh yang saya paparkan kat sini, baca dan kongsi, pertandingan menghasilkan poster digital. Contoh ni anjuran daripada Cikgu Nur Rafidah, SMK Presin Putrajaya, Presin 2 ya. Pertandingan perpustakaan di rumah, jom tadi kita masuk jom baca bersama. So kita ambil peluang, jangan kita katakan bahawa bila PKP kita punya ruang tu terbatas. Sebenarnya ruang kita lagi banyak sebab kita sempat tengok dan mana yang sempat kita masuk. Contohnya pertandingan menghasilkan poster digital ni, saya tertarik anjuran daripada SMK Putrajaya Presin 2. Tapi anak murid saya ramai yang hantar ya, walaupun saya post maknanya mereka minat. Sekurang-kurangnya ada satu perhubungan di antara orang Baling dengan orang Putrajaya, begitu je tempat-tempat yang lain. Okey. Yang kelima, okey, ini juga saya nak kongsi satu benda yang kita boleh buat sebab kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, ya, ada Instagram, ada Facebook. Jadi kita gunakan peluang ini untuk kita berkongsi, kita buat resensi buku. Okey, di sini saya nak kongsi apa yang saya tertarik ialah yang dibuat oleh Cikgu Sapri daripada SMK Ranca-Ranca, ya. Saya suka ambil orang lain sebab saya nampak apa yang dia buat itu kita boleh tiru dan kita boleh buat dekat tempat kita tapi dengan konsep yang kita ada. Maksudnya, kita tak boleh tiru dia 100%, tapi kita boleh ambil untuk kita adaptasi, kita guna macam mana yang kita sesuai. Contoh, kita boleh guna WhatsApp, ya, hantar dekat anak murid kita, buat pertandingan resensi buku. Kamu cerita je apa yang kamu faham pasal buku, kamu post saja dekat ustaz atau cikgu ataupun guru. InsyaAllah ya, ini saya kredit lah untuk SMK Ranca-Ranca di Labuan tu ya. Jadi sebab itu saya katakan walaupun kita cuti, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita dapat lihat ya apa yang dibuat oleh kawan-kawan kita dan kita cuba untuk kita buat bersama. Jadi cantik ya, saya rasa ramai cikgu yang buat, cuma kita programkan. Dan yang keenam, ini saya nak cerita panjang sikit lah. Ya, program yang simple, ya, tapi berimpak tinggi. Ya, ini saya nak cerita satu program yang saya buat yang alhamdulillah lah, ya, dia agak rasanya bagi saya tidak ada stres langsung. Tak stres, tak ada tekanan ya. Saya buat program di sekolah, nama dia Al-Haq ya. Kalau tengok tuan-tuan, yang ini saya buat dekat sekolah dan alhamdulillah ada keluar dalam berita harian dan juga sinar harian yang ceritakan program Al-Haq pertama di sekolah harian ya. Apa itu Al-Haq ya? Sebenarnya dia lebih berkonsepkan kepada pelajar menghafal Al-Quran dengan cara inovatif. Maksudnya konsep yang mudah, mengikut package. Macam pergi umrah, kita kalau kita mampu kita ambil package yang mahal, yang tak mampu ambil sederhana, kalau lagi tak mampu dia ambil rendah sikit. Maknanya sama juga saya buat. Jadi saya buat di rumah saya, bila selalu peluang kat sekolah je, anak murid saja dengan anak-anak murid. Saya pergi sekolah 6 pagi, balik 6 petang. Tapi kali ini saya ada peluang PKP, saya boleh berada dengan anak-anak saya. Saya programkan untuk mereka juga seperti mana Al-Haq di sekolah. Saya buat juga file, setiap mereka ada dia punya rekod prestasi dan alhamdulillah agak berjaya lah ya. Okey, saya dah tunjuk ni, ini dekat sekolah saya. Tuan-tuan boleh tengok lah. Budak-budak yang sekolah menengah. Ya. Mereka ni sekolah menengah harian biasa, tapi sanggup datang awal pagi ya, untuk hafal Quran. Ya. Okey, dan apa yang saya nak cerita ialah saya dapat mesej daripada anak murid saya, daripada peserta Al-Haq yang bagi tahu alhamdulillah bulan puasa ni dah boleh jadi imam tarawih. Lama yang mesej alhamdulillah jadi imam tarawih. Sampai kat ada surau masjid pun suruh dia orang jadi, cuma PKP tak boleh pergilah tapi dah dapat tawaran. Alhamdulillah, saya kata biarlah kita anak biasa, sekolah menengah biasa, insya-Allah ada impaknya walaupun simple. Okey, ni saya tunjuk yang anak saya pula lah ya. Nah, ni saya buat anak-anak saya lah. Ustaz? Ya, saya. Ni gambar dekat rumah Ustaz. Jadi saya rasa mesti penonton nak tahu. Boleh tak Ustaz ceritakan lebih lanjut tentang masa terbaik untuk menjalankan aktiviti ni di rumah?
Okey, terima kasih Cik Roida. Okey, macam biasalah saya cakap, setiap kita ada ruang dan peluang ya. Contoh saya ustaz, so mestilah saya gunakan lebih kepada kata apa, kerohanian. Begitu juga orang lain ya. Cikgu matematik ke cikgu saya dia mesti ada ruang dan peluang. So saya ambil kesempatan, saya buat selalu waktu bila ditanya waktu yang paling sesuai untuk buat perjumpaan macam ni, saya rasa waktu yang paling sesuai adalah waktu maghrib. Waktu maghrib. Tapi kalau nak hafal, waktu yang paling sesuai untuk hafal ialah sebelum subuh ataupun selepas subuh ya. Okey. Jadi itulah yang boleh Cikgu Roida. Jadi maknanya itulah yang saya buat dekat rumah dan saya yakinlah mungkin tak semestinya ikut cara saya tapi lebih kurang pendekatan maknanya yang penting nak bagi anak membaca. Tak kisahlah baca Al-Quran, baca buku. Mungkin pendekatan ni boleh buat buku. Jadi kalau ada tuan-tuan rakan-rakan yang ingin bagaimana konsep buat ni, nak buat dekat rumah sepanjang PKP ni, boleh hubungi dengan saya lah ya. Boleh hubungi dengan Ustaz Abah lah untuk tanya apa mungkin saya boleh bagi dia punya modul dia, apakah surah-surah pilihan. So kita bagi ikut package macam package umrah ya, mudah dan senang. Okey, yang terakhir dah ni tuan-tuan ya, masa pun kita terbatas ya. Okey, yang terakhir kita berikan penghargaan. Anak-anak kita, contoh anak saya yang hafal Quran tadi, saya cubalah saya letakkan, okey kalau hafal abang kena ambil package An-Nabawi, surah-surah yang panjang. Sekiranya ingat dia boleh tak? Jika dia setuju dia kena tanda tangan. Tanda tangan. Dia habis tu saya akan bagi RM100. Ya, bagi anak adik-adik hafaz juzuk 30. Sekiranya tamat juzuk 30 tu akan dapat RM100. Berlumba-lumba ada orang ni bukan nilai harga RM100 itu, tapi nilai keyakinan dan juga hafalannya itu yang sangat tinggi ya. Jadi berilah apa penghargaan, tak kisahlah. Bagi ibu-ibu yang pandai memasak, masak dekat anak-anak yang special. Hari ni upah pasal anak-anak baca buku hari ni 2 buah buku, mama suruh baca 2 buah buku baca. So kita berikan peneguhan positif ya. Okey, dan last sekali saya nak tunjuklah sedikit ya. Apa yang saya kongsi dekat tuan-tuan tadi dekat GPN, guru-guru ibu bapa semua ini, saya adaptasikan daripada amalan terbaik PSS tadi di sekolah saya ya. Ini keluar artikel daripada GPS Bistari lah ya. Benda yang saya buat di sekolah, saya cuba adaptasikan sepanjang PKP ini di rumah saya. Saya nak kongsi last one video saya ialah saya nak kongsi PSS saya lah. Nampak ada ruang kat sini. PSS saya ni bukanlah cantik, tak cantik. Kalau tengok dekat belakang tu ada kain. Orang kata PSS abad 21 tak boleh letak kain. Saya terpaksa letak kain. Sebab belakang tu semua wire elektrik penuh kan. Jadi kalau saya tak tutup uduh lagi. Jadi saya cuba, biar saya kata, kita jangan terlalu ikut orang tapi kita guna ruang yang ada untuk cipta satu peluang. Jadi Alhamdulillah, jadi budak-budak suka masuk. Tunjuk sikit lah ya, seminit je. Ini bilik hafal Quran. Ya, PSS saya tak cantik ya, tak lawa, tapi alhamdulillah maknanya mereka ada keinginan ya, keinginan untuk masuk ke library lah ya. Jadi inilah dia punya keadaan di library saya. Jadi saya rasa itulah secara ringkas ya yang saya kongsikan dengan tuan-tuan ya. Jadi last sekali ayat dari saya lah ya. Mungkin ada soalan lepas ni ya, mungkin saya suka dengan saya ambil satu caption yang saya dapat dulu dan saya jadikan dia sebagai satu pegangan saya. Zero boleh menjadi hero. Maksudnya zero tu walaupun tak tahu, tak semestinya selamanya kita tidak tahu ya. Jadi kita buat sesuatu itu dengan penuh minat. Kalau tengok latar belakang saya sebagai sekolah pondok, kenapa saya boleh jadi guru cemerlang perpustakaan akademi? Dia bukan saya hebat, tapi kerana minat. Dia kerana minat. Jadi kita lakukan sesuatu dengan penuh minat dan rasa tanggungjawab. Bila kita beri tugasan guru perpustakaan media dan apa pun, kita buat bukan kerana siapa-siapa, bukan kerana KPP, bukan kerana GPN, bukan kerana sesiapa, tapi kerana Allah SWT dan kita tidak mengharapkan sesuatu. Dan kita kena yakin bahawa sesuatu itu akan tiba kepada kita bila tiba saatnya, walaupun kita tidak minta ya. Mungkin kita tak minta apa yang Allah nak bagi, kadang-kadang anak kita tak sakit ya. Saya nak kongsi GPM semua kuat bertambah ya. Anak kita tak sakit, kita habiskan masa kita, duit kita dekat PSS. Kita buat macam-macam untuk PSS-nya, kita habiskan ruang hidup kita. Kadang-kadang kita dengan anak kita, kita tak sempat nak, kita banyak uruskan. Tetapi kita kena ingat bahawa bila kita bantu anak orang lain, Allah akan bantu anak kita. Bila kita buat sesuatu, kita kena yakin bahawa Allah yang beri. Anak kita tak sakit, anak kita sihat dan sebagainya. Semua yang Allah beri itu adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah, saya tidak tahulah ia memenuhi objektif atau tidak. Tapi saya yakin insya-Allah rakan-rakan di sana lebih kreatif untuk mencipta aktiviti-aktiviti yang impaknya
ada kebaikan untuk anak-anak kita dan anak-anak murid kita. Okey, kembali kepada host kita, Cikgu Ruwaidah di sana, di Merbuk. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz. Ya. Berkenaan dengan topik yang Ustaz sampaikan, sungguh santai, sungguh berilmu. Okey, ingin saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa slot pada esok hari adalah penyediaan buku digital dan e-book oleh Puan Amirah binti Salim daripada SMK Masuri Langkawi. Beliau merupakan Duta Guru Yayasan Petro Nasmi Master Trainer pada 2:30 petang sehingga 3:30 petang. Dan selepas itu kita akan bersambung dengan Encik Muhammad Azrul, Encik Mustafa daripada MRSM Merbuk berkenaan dengan penggunaan Flipgrid dalam aktiviti PSS. Beliau merupakan Flipgrid Student Voice Ambassador dan Microsoft Innovative Educator Master Trainer. Okey, semua orang hebat-hebat tu. Oh, semua yang hebat Ustaz. Ya. Kita ambil peluang insya-Allah. InsyaAllah. Okey, di sini saya tayangkan kembali link kehadiran untuk tuan-tuan dan puan-puan, peluang mengisi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan biarkan link ini selama 4 minit untuk tuan-tuan dan puan-puan bermulai pada sekarang. Ingin saya ingatkan bahawa link atau pautan ini akan dipaparkan pada masa-masa, dan untuk pautan ini tuan-tuan dan puan-puan akan dibawakan ke Google Form, dan guru GPM, guru Perpustakaan dan Media akan didaftarkan oleh pihak urusdia. Manakala guru lain perlu mengisi pendaftaran sendiri di ruangan pembelajaran Kediri di SPL KPM dan disahkan oleh SU Ladap Sekolah. Saya ulang, guru Perpustakaan dan Media akan didaftarkan sendiri oleh pihak urusdia dan guru lain perlu mengisi pendaftaran sendiri di ruangan pembelajaran Kediri di SPL KPM dan disahkan oleh SU Ladap Sekolah. Jadinya GPM dan guru perlu mengetik link yang diberi dan mengisi Google Form tersebut, dan untuk GPM sahaja yang akan disahkan oleh urusdia, manakala untuk guru-guru lain perlu mengisi sendiri di ruangan pembelajaran Kediri di SPL KPM dan disahkan oleh SU Ladap Sekolah. Okey, saya minta Ustaz bersabar. Saya tengah dapatkan soalan daripada Puan. Okey Ustaz, saya dapat satu soalan sekarang ni. Okey. Penonton bertanya bagaimana aktiviti bacaan untuk bulan Ramadan. Okey. Daripada Cikgu Rosmawati. Okey, terima kasih Cikgu Rosmawati. Saya jawab Jawab. Okey. Jadi kalau kita kebetulan esok insya-Allah saya ucapkan salam Ramadan lah, peluang yang ada ni kepada semua rakan GPM, guru-guru, para ibu bapa dan anak-anak sekalian ya. InsyaAllah, jadi bulan puasa, bulan Ramadan, bulan puasa, kan? Jadi bulan puasa dah hadir, jadi maknanya kita gunakan peluang bulan puasa ini untuk kita beribadah. Alhamdulillah, waktu Ramadan tahun ni kita PKP, kita tak ada alasan bahawa kita tak boleh tempat membaca. So, antara yang kita boleh baca adalah seberapa pastinya bagi Muslim, baca Quran lah ya. Kita ada keluarga, kita selalu orang buat dia bahagi surah ya. Bagi juzuk dekat dia baca tu, tapi itu yang boleh buat alternatif, tapi yang sebaiknya ialah bertadarus. Apa maksud tadarus? Apabila seorang ahli lain yang membaca, yang lain mendengar dan memperbetulkan bacaan itu kalau Quran lah. Okey, kita juga dari segi bacaan buku, kita letakkan target sepanjang Ramadan kita nak ahli keluarga kita baca berapa buah buku. Jangan letak expectation yang terlalu tinggi, letak sampai 30 buah sehari sebuah, memang matilah anak kan. Tapi kita nak ya anak kita cadangkan dia, kalau dah habis baca tu cuba buat resensi, buat pertandingan dalam kalangan anak-anak kita. So insya-Allah dia menjadi satu aktiviti yang menarik ya. Dalam waktu yang terluang dia lena, mengantuk sebagainya tu, kita bagi dia peluang ya. Tapi saya yakin waktu ni lah kalau nak guna Al-Haq at home tu yang saya buat tu insya-Allah sesuai sangat di bulan Ramadan insya-Allah. Ambillah beberapa surah pendek tetapi jadikan dia sebagai suatu satu kemestian dan diprogramkan. Okey, insya-Allah. Okey, ada lagi satu soalan daripada Cikgu Muhammad Hisham, Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan. Wah, jauh ni. Jauh. Apakah bacaan yang sesuai untuk sekolah menengah untuk versi bahasa Arab?
Bacaan buku kah? Ya, baca buku. Bacaan yang sesuai untuk sekolah menengah. Untuk versi bahasa Arab. Oh, ini Ustaz ni tanya ni kan? Okey. Jadi sebenarnya bahasa Arab, jadi sebenarnya di sekolah menengah ni, dia kalau boleh saya tengok kita punya buku bahasa Arab ni, dia terlalu banyak buku yang ilmiah. Ya, buku yang terlalu banyak ilmiah. Kalau dapat kita berikan buku yang santai. Sebab konsep belajar bahasa Arab ialah ia untuk menambah bahasa sarwah al-lughawiyah ataupun dalam bahasa Inggeris itu vocab, ya. Vocabulary, kan. Makna pelajar kita kebanyakan dia bermasalah dalam bahasa Arab bukan masalah apa, masalah dia tak tahu. Dia tidak ada perkataan. So, kita kena beri perkataan yang simple. Halo? Halo? Ya. Ya. Ya, Beri buku yang simple. Maknanya kalau sekolah mendengar, saya cadangkan beli kalau ada novel, ya, novel-novel yang simple, tentang remaja, budak-budak sekolah, takkanlah cerita-cerita Al-Hub, Laila wal Majnun, kan. Buku-buku yang macam tu budak-budak akan tertarik. Ataupun buku-buku, jangan gunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, sebab dia akan budak akan rasa payah dan dia tak boleh nak kuasai, maka dia pun malas buat payah sangat, ya. Jadi saya rasa banyaklah ustaz-ustaz lebih tahu, ya. Tapi mungkin di rumah sekarang, di rumah boleh kita guna e-book. Ya, cari e-book yang berkaitan dengan buku, beberapa buku untuk dia bacalah, ya. Cuma saya rasa kalau di sekolah, contoh sekolah agama macam Mat Mahmud, sekolah-sekolah agama negeri ni, dia sukatan dia agak tinggi dan banyak lah. Mak tu juga boleh guna peluang untuk menambah kosakata ataupun tadilah sarwah al-lughawiyah. Ya, itu saja yang boleh saya bagi pandangan. Terima kasih. Ustaz, kita ada lagi satu soalan yang terakhir lah. Daripada Cikgu Asyah, dia tak tulis sekolah mana, dia cakap daripada Kedah je. Bagaimana untuk saya mendapatkan modul Al-Haq? Okey. Terima kasih. Okey, ini bukan promosi lah. Ya. Sebenarnya saya suka berkongsi benda ni sebab benda ni rasanya benda yang baik, ya, benda yang baik, dan dia tidak ada kos. Dia tidak ada kos. Kos tu atas kita. Kalau kita nak bagi hadiah yang okey. Kalau kita nak, okey. Jadi saya kalau nak boleh hubungi dengan saya 019 821 6903, ya, 019 821 6903. Kalau nak tahu lebih lanjut lah, ya, insyaAllah saya akan cuba bantu setakat mana yang boleh. So insyaAllah dan Al-Haq at Home ni boleh dilaksanakan di sebenar Ramadan. Dan yang terakhir, ya, Cikgu Amir, bagi GPM, terutama GPM yang baru, dekat belakang tu ada gambar kawan-kawan saya tu, 5 beradik kami, Cikgu Ju, Cikgu Zurida, Cikgu Syahrida, semua tu buat ikon tu. Dan Cikgu Prasad, saya seorang je dia tak ikon ni, ya. Jadi kami telah hasilkan buku panduan PSS idaman. InsyaAllah akan keluar yang kedua. Jadi boleh dapatkan, boleh hubungi saya atau mana-mana 5 orang kami ni. Sebab dalam ni kita ada 25 tip bagaimana untuk menguruskan pusat sumber idaman, ya. InsyaAllah tak stres, jadi GPM tak stres, insyaAllah dia akan seronok, ya. Jadi boleh hubungi kami dan insyaAllah kita boleh bantu setakat mana boleh kita bantulah. Dan saya pun perlukan bantuan. Dan akhir dah juga, ada lagi tak? Tak ada kan? Oh, dah habis. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, ya, kepada semua yang sudi untuk mendengar pada hari ini, dan saya mohon maaf sekiranya tidak mencapai objektif, dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua GPM, guru-guru dan semualah yang dengar hari ini. Selamat menghadapi bulan puasa, dan yang baik itu Allah Ta'ala, yang kurang itu daripada saya sendiri. So, walaupun hakikatnya semuanya daripada Allah SWT. Bye-bye. Assalamualaikum. Daripada Ustaz Abah. Okey, terima kasih Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris daripada SMK Syed Abu Bakar mengenai merancang aktiviti membaca sepanjang PKP. Okey, sesi kita sampai sekat itu sahaja. Segala kelebihan itu daripada Allah SWT dan kekurangan itu daripada kami sendiri. Dan kita akan jumpa lagi di sesi yang seterusnya. Sekian, terima kasih.